Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Terima kasih kerana anda sudah mengikuti kelas sejarah pada hari ini dan kita akan sambung semula topik 1.3 iaitu kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Yang mana sebelum ini 1.2 kita sudah belajar tentang ciri negara yang berdaulat dan hari ini kita akan lihat pula apakah kepentingan mewujudkan negara yang berdaulat. Topik ini terdapat di dalam buku teks muka surat 10 dan 11. Okay. Kita lihat satu persatu. Okay, pengenalan. Seperti mana yang kita tahu bahawa kedaulatan negara itu penting bagi mewujudkan keberkesanan sesuatu pentadbiran. Selain itu, untuk memastikan kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kecemerlangan hubungan negara dengan negara luar. Maksudnya sini kan sangat pentinglah supaya negara kita itu berada dalam keadaan yang stabil. Tidak kira dari segi politik, sosial ataupun ekonomi. Dan yang lebih penting, negara diiktiraf setaraf dengan negara lain. Dalam buku teks ada menyatakan 4 kepentingan kenapa harus ada negara yang berdaulat ini. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, keberkesanan pentadbiran. Okay. Kita tahu bahawa kedaulatan itu adalah satu kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh sesebuah negara. Oleh itu, kenapa pentingnya kedaulatan terhadap keberkesanannya sesuatu pentadbiran? Kerana pemerintahan tanpa campur tangan pihak luar. Maksudnya, negara yang berdaulat itu dapat memerintah negaranya sendiri tanpa ada campur tangan daripada pihak luar ataupun dari negara luar. Maksudnya kuasa asing lah di sini kan. Pentadbir dia semua adalah berasal ataupun memang warga negara itu. Okay. Jemaah menteri dan kementerian yang berkaitan memainkan peranan penting untuk memastikan keberkesanan pentadbiran negara. Jadi maksudnya setiap jemaah menteri yang telah dipilih melalui pilihan raya itu dan dilantik sebagai menteri-menteri tertentu, mereka ada peranan yang penting supaya pentadbiran negara kita itu berkesan ataupun sistematik. Selain daripada itu, dengan adanya kedaulatan ini, ia dapat mewujudkan kerjasama di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri melalui pengagihan kuasa. Sebab negara kita ini adalah negara persekutuan yang terbahagi kepada beberapa buah negeri, maka dia memang ada pemerintahan peringkat pusat ataupun persekutuan dan juga negeri. Jadi ada pengagihan kuasa dia di situ. Supaya pentadbiran itu lebih berkesan lah kan. Selain itu, dapat memperkukuh sistem pentadbiran melalui peruntukan undang-undang dalam perlembagaan persekutuan. Maksudnya sini, negara kita itu boleh wujudkan undang-undang kita sendiri. Jadi pentadbiran itu akan lebih diperkukuhkan. So, dalam gambar ini menunjukkan mesyuarat jemaah menteri. Mereka memang ada mesyuarat untuk melaksanakan apa-apa yang mereka perlu laksanakan demi memastikan pentadbiran kita ini berkesan lah. Okey. Dalam buku teks tu ada menunjukkan mesyuarat jemaah menteri yang diadakan pada tahun 1990. Masa itu, mesyuarat itu dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Alright. Dan sistem jemaah menteri ini masih kekal diamalkan sehingga hari ini. Kita masih lagi mengamalkan sistem jemaah menteri ya. Okey. Jelas di situ. Itu yang pertama, keberkesanan pentadbiran. Kedua, kemakmuran
ekonomi. Alright. Kenapa pentingnya negara berdaulat ini? Sebab negara kita boleh melaksanakan dasar-dasar kemakmuran ekonomi bila negara kita ini berdaulat. Selepas negara kita merdeka, berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup dan memajukan ekonomi. Sebab semasa pemerintahan Kuasa Barat, terutamanya British, cara pembangunan yang dilaksanakan oleh British ini dasar pecah dan perintah. Maksudnya tidak seimbang. Kalau di kawasan bandar, dia majukan, dia tumpukan di situ. Tapi di kawasan kampung dan pedalaman tidak dimajukan sama sekali. Jadi berlaku satu jurang yang sangat ketara di antara bandar dengan di luar bandar. Salah satu yang harus dilakukan selepas merdeka ialah ekonomi itu perlu dimajukan, menggunakan semua sumber untuk memajukan negara dan menjaga kebajikan rakyat dan mengurangkan jurang. Maksudnya tidak mau ketara sangat di bandar orang senang, di luar bandar orang sangat susah. Dia mau kurangkan jurang itu. Kalau sekarang kita boleh nampak, di bandar bukan semua orang senang, di luar bandar bukan semua orang susah. Malahan ada orang yang tinggal di luar bandar itu lebih baik kehidupan mereka berbanding yang mereka tinggal di bandar. Sebab ekonomi itu sudah dimajukan sesuai dengan keadaan tempat masing-masing. Sektor ekonomi yang berbeza lah. Contohnya dari segi pertanian. Kalau pertanian ini di luar bandar harus dimajukan sebab mereka ada sumber tanah yang sangat luas untuk menjalankan pertanian. Dan penduduk di luar bandar boleh mendapatkan pendapatan daripada hasil pertanian mereka. Perindustrian ini selalunya dijalankan di kawasan-kawasan bandar atau yang berdekatan dengan bandar. Dan perdagangan yang diperkenalkan melalui dasar pembangunan ekonomi negara. Banyak dasar sebenarnya yang telah dilaksanakan. Mungkin topik ini kamu akan belajar di bab-bab yang seterusnya ya, kelas. Jadi maksudnya kita ada kedaulatan, kita bebas untuk menentukan corak ekonomi yang kita mau, apa yang kita mau bangunkan, macam mana cara kita memajukan ekonomi negara. Sebab itu kedaulatan itu sangat penting. Kuasa luar tidak lagi eksploitasi sumber-sumber yang ada di negara kita seperti yang pernah dilakukan oleh penjajah-penjajah barat dan juga Jepun. Ingat lagi kan masa tingkatan 4. So, itu yang kedua, kemakmuran ekonomi. Dalam buku teks ni ada gambarlah Tun Abdul Razak Husin, Perdana Menteri Malaysia yang kedua, telah melawat kawasan luar bandar untuk memantau pelaksanaan program pertanian. Right? Kepentingan yang ketiga, kesejahteraan sosial. Tadi dari segi politik, kedua dari segi ekonomi, ketiga dari segi sosial. Dengan adanya kedaulatan ini, maka dasar sosial itu dapat dilaksanakan dengan cara melahirkan generasi yang berilmu dan berkemahiran melalui pendidikan. Maksudnya kita boleh, negara kita yang berdaulat ini melaksanakan satu sistem pendidikan yang mana mereka mau lahirkan generasi-generasi yang berilmu. Bahasa kebangsaan digunakan sebagai bahasa penyatuan iaitu bahasa Melayu. Memupuk perasaan muhibah dan semangat perpaduan. Muhibah ni semangat kekitaan lah. Perasaan kekitaan yang sentiasa ingin berbaik-baik dengan orang lain. Tidak kira dia kaum lain ataupun agama yang lain. Selain itu, memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti sukan serta program-program kebudayaan. Selain itu, kesejahteraan sosial ataupun semangat perpaduan ini boleh diwujudkan melalui penghayatan dari segi membaca rukun negara. Sebab itu wajib untuk semua sekolah melaksanakan pembacaan rukun negara. Kalau macam dulu kita buat perhimpunan kan, penghayatan itu dilentur bermula daripada sekolah. Dan di samping itu,
melalui amalan hormat menghormati dan tolong menolong. Oke, jadi pentinglah kalau kita tidak ada kedaulatan, maknanya negara kita itu terpaksa ikut arahan daripada penjajah. Kita tidak mau itu berlaku semula ya. Oke, dalam buku teks ada gambar pasukan bola sepak kebangsaan yang berjaya melayakkan diri ke Sukan Olimpik. Wah, rupanya pernah. Tapi dululah, 1972. Pasukan ini diwakili oleh pemain yang berbilang kaum. Lama sudah. Sekarang, tapi ada juga lah macam badminton. Nah, kita akan mendapat tempat di Olimpik. Dan yang terakhir, kepentingan dia ialah untuk kecemerlangan hubungan luar negara. Oke, bukan sahaja untuk memastikan politik, ekonomi, dan sosial itu terjamin. Dengan adanya kedaulatan ini, maka hubungan negara kita dengan negara lain itu boleh dijalankan. Oke, memberikan hak untuk menjalinkan hubungan dengan negara lain. Oke, hubungan ini dibentuk melalui dasar luar negara kita. Oke. Kenapa negara kita ini perlu ada hubungan dengan negara lain? Contohnya Malaysia dengan China. Supaya kita dapat mengadakan perjanjian dan kerjasama sama ada dari segi politik, ekonomi, dan sosial. Oke, paling penting politik dan ekonomi. Oke, contohnya negara kita ini bukan semua sumber itu cukup. Bukan semua kita mampu buat. Terutamanya dari segi sumber ekonomi, sumber makanan. Walaupun kita, contohnya makanan lah kan, negara kita ini perlu membeli ataupun perlu memastikan keperluan beras. Itu dipenuhi oleh seluruh rakyat. Tapi sumber pengeluaran beras di negara kita itu kurang mencukupi. Kadang-kala kita perlu jual juga kepada negara luar supaya dapat pendapatan. So, untuk timbal balik dia, kita perlu membeli barangan dari negara luar, kita mengimport supaya boleh digunakan oleh rakyat. Sebab tu kalau kamu nampak di kedai-kedai, ada beras dari Thailand, beras dari Vietnam, pelbagai jenis barangan. Mesti ada kerjasama. Sebab negara kita memang mengamalkan dasar untuk menjalankan hubungan dengan negara lain. Dan banyak juga barang-barang dari negara lain yang lebih murah yang kita boleh beli. Tapi negara kita juga mengeluarkan pelbagai jenis barangan dan kita jual juga. Jadi begitulah ekonomi ya, dengan adanya kerjasama. Selain itu, mengukuhkan keselamatan dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara. Maksudnya, kalau kita ada hubungan dengan negara-negara lain, ada persahabatan, maka mereka tidak akan cuba untuk mencampuri kita punya urusan, mereka tidak akan cuba untuk menceroboh negara kita sebab sudah ada perjanjian. Pentingnya, mesti ada kawan. Negara ini tidak boleh bersendirian. Kecuali lah negara kita ni boleh berdiri sendiri dan tidak perlu bantuan negara lain. Tidak. Dari segi teknologi pun kita belum mampu untuk dapat semua teknologi yang canggih. Sebab ada negara lain yang lebih awal dan lebih canggih dari negara kita. Okay. Meningkatkan imej negara dalam pertubuhan serantau dan antara bangsa. Okay. Selain daripada itu, negara-negara luar tu akan nampak imej negara kita ini sebagai satu imej yang baiklah sebab kita mau bersahabat ataupun menjalinkan hubungan dengan negara yang lain. So, kesannya, apa kesan kalau kita ada hubungan luar negara ini? Masyarakat antarabangsa akan mengakui kebolehan negara kita setaraf dengan negara lain di dunia. Oke, tapi ini nanti bab hujung-hujung tu, kamu akan belajar tentang hubungan negara dengan negara luar. So, dalam buku teks gambar Tun Hussein Onn, Perdana Menteri Malaysia yang ketiga, sebelah kanan bertemu dengan Anwar Sadat, Presiden Mesir, pada tahun 1977 untuk mengukuhkan hubungan diplomatik antara Malaysia dengan Mesir. So, kesimpulan dia di sini, kedaulatan itu dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat.
Jadi, kita sebagai rakyat Malaysia, generasi baru sekarang ini, kita harus faham betapa pentingnya untuk mengekalkan kedaulatan negara yang kita sudah peroleh pada masa ini. Itu semua kita akan lihat di topik yang akan datang, topik yang terakhir dalam bab 1, 1.4, langkah mempertahankan kedaulatan. Okey. Ini ada panjang sikit. Minggu depan, cikgu akan habiskan ini. So, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu akan bagi latihan dalam grup. Cikgu akan bagi latihan. Dan itu yang akan kamu, sikit saja latihan tua. Latihan itu yang akan kamu selesaikan dan hantar di dalam grup. Okey, kelas? Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana Anda sudah mengikuti kelas sejarah. Terima kasih.